السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، أحبائي أعزني الله وإياكم جميعا، مطرنا بفضل الله ورحمته. Alhamdulillah, Alhamdulillah, segala puja-puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah putus mengurniakan kepada kita nikmat-nikmat yang tidak terhingga banyaknya. Allah Azza wa Jal, Zat yang Maha Esa, Zat yang selayaknya dan seyoyanya bagi kita untuk tidak pernah putus untuk melafazkan kalimah Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah kepadanya. Zat yang telah mengurniakan kepada kita segala-galanya tanpa kita memintanya. Alhamdulillah, hari ini kita disirami dengan rahmat daripada Allah Azza wa Jal, iaitu berupa hujan sepanjang hari, dari pagi sehinggakan ke malam. Maka janganlah pernah kita lalai dan alpa untuk mensyukuri akan segala nikmat yang Allah kurniakan, walaupun ianya adalah merupakan perkara yang simple. But it's the thoughts that matters. Bila kita ingat nak mensyukuri itu yang matters. Dia bukan berapa banyak kita sebut Alhamdulillah tu. Bukan. Tetapi the value, the weightage, makna sebalik daripada Alhamdulillah tu, walaupun satu kali je kita cakap, itu yang kita nak. Kita nak hayati. Bila naik kenderaan, duduk di kenderaan, baik itu berupa motor ke, kereta ke dan sebagainya, kita tanamkan dalam jiwa sanubari kita, ya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, syukur ya Allah, Alhamdulillah, I cannot ask for more. Alhamdulillah, diberikan pakaian, Alhamdulillah, dipersembahkan dengan hidangan dan juadah makanan, Alhamdulillah. Dan bukan sedawa baru nak cakap Alhamdulillah lah. Sebelum makan, nampak rezeki tu, dah Alhamdulillah. Dan bila kita dah makan pun, tak mesti tunggu nak sedawa baru kita Alhamdulillah lah. Bahkan sebenarnya tak ada riwayat pun yang menyatakan bahawasanya selepas sedawa untuk kita cakap Alhamdulillah. Tak ada. Tak ada riwayat. Yang ada, kalau bersin, idza atasa ahadukum falyahmadillah alaih. Kalau seorang tu bersin, maka dia mengucapkan Alhamdulillah. Kalau sedawa cakap Alhamdulillah, ada tak? Tak ada. Tapi apakah salah? Kemudian seseorang tu akan berkata, tapi kira nak bersyukurlah, dah makan Alhamdulillah, dah kenyang. Tapi kenapa nak kena tunggu sedawa baru nak cakap Alhamdulillah? Betul tak? Kenapa tak cakap Alhamdulillah sebelum makan? Kenapa tak cakap Alhamdulillah selepas makan walaupun sebelum sedawa? Kenapa bila nak cakap Alhamdulillah tu mesti identik dengan sedawa baru nak cakap Alhamdulillah? Sepertinya kita telah menjadikan sebuah zikir yang lazim, yang perlu untuk dilafazkan setelah berlakunya suatu perbuatan, iaitu sedawa. Walhal tidak ada narration. Kalau betul ikhlas lillahi ta'ala, nak bersyukur,
maka bukan dengan sedawa. Kalau betul lah kita nak hayati dan kita ikhlas lillah, memang kita nak bersyukur, bila dipersembahkan dengan rezeki pun kita dah Masya Allah, Alhamdulillah. Walaupun merupakan bisikan di hati. Bukan tunggu sedawa. Dan bahkan kalau kita katakan, kalau misalnya kita dapati seseorang sedawa, okay, ini lebih parah lagi. Kemudian dia tak cakap apa-apa. Sampai ditegurnya, kau tak cakap Alhamdulillah. Itu lebih parah lagi. Sepertinya ianya merupakan suatu kelaziman. Walhal sebenarnya tidak ada riwayat untuk mengatakan Alhamdulillah selepas sedawa. Kalau once in a while, kan, once in a while, memang dia itu adalah bukan seorang yang mengamalkan Alhamdulillah lepas sedawa. Kemudian tiba-tiba, Masya Allah, hari itu dia makan besar dengan keluarga semua. Kemudian baru dia teringat, Alhamdulillah. Tak kira lah, lepas sedawa ke apa ke. Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi untuk nak dijadikan amalan seharian, itu memerlukan kepada dalil. Apapun, Alhamdulillah, 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 kita dikurniakan rahmat daripada Allah berupa hujan yang mengguyuri, yang menyirami seharian suntuk dari pagi hingga ke malam. Syukur, Alhamdulillah. Syukur, Alhamdulillah. Benar-benar bersyukur. Dan niscaya Allah akan tambahkan. Pernah di Jami'ah Al-Islamiyah, anda mendengar sebuah riwayat daripada seseorang yang seseorang tersebut biiznillahi ta'ala, insyaAllah beliau thiqah. Naam. Dikisahkan bahawasanya di Al-Jami'atul Islamiyah bil Madinatul Munawwarah atau bil Madinatul Nabawiyah, di Islamic University of Madinah, dan di seluruh Madinah, apa yang berlaku adalah berlaku hujan yang berlaku panas yang berterusan, yang berkepanjangan. Taklah sampai kemarau, tapi tak hujan. Lama tak hujan. The whole of Madinah. Kemudian hamba Allah yang thiqah ni mengisahkan bahawasanya pada hari itu beliau tidak berangkat solat Jumaat di Masjid Nabawi, but instead solat Jumaat di Masjid bin Baz. Masjid bin Baz ni adalah masjid jami', masjid besar di dalam Islamic University of Madinah yang didirikan solatul Jumaat di situ. Of course, solat di Masjid Nabawi fadilatnya dikalikan 1000. Namun, apa yang menjadi beza antara solat Jumaat di Masjid Nabawi dengan solat Jumaat di Masjid bin Baz, iaitu di dalam universiti, adalah the nature of the khutbah. It's different. Karena bila kita solat Jumaat di Masjid Nabawi, bagus, tak dinafikan bagus. Namun khutbahnya adalah khutbah untuk level orang awam. Karena orang yang datang solat di Masjid Nabawi ialah orang awam dan datang daripada seantero dunia. Datang solat. Bila kita solat di dalam jami'ah, di Masjid bin Baz, Jami' bin Baz, kita akan dapati the nature of the khutbah adalah bersifat litullabil ilm, untuk seekers of knowledge. Jadi dia punya khutbah tu, dia isi dia atau inti dia tu lagi mantap lah. Lagi berat. Dan yang khatib-khatib pun bukan calang-calang orang. Bukan calang-calang orang. Syekh Abdul Razak Al-Badr. Nah. Syekh kemudian Dr. Anis Tahir dan Dr. Mahmud Qada dan seterusnya. Masyaikh yang kasih khutbah. Dan isinya tu bukan macam kalau kita dengar di khutbah la Masjid Nabawi dan bukan Masjidil Haram pun. Pasal itu still level awam. Layman. Jadi apa yang berlaku, apa yang anda nak kaitkan dengan topik kita hari ini adalah berkenaan dengan apa? Karamah. Ingat? Iaitu seseorang yang dia tidak pernah mengaku diri sendiri pun dia wali Allah ke apa ke, tapi doa dia mustajab,
dia dilindungi oleh Allah. Bila ada orang yang nak menzalimi dia, dia akan terlindungi. Bila ada kepayahan, wa imma dia diselamatkan daripada kesusahan tersebut, ataupun paling tidak dia menerima kesusahan tersebut dengan ikhlas, pasrah dengan takdir Allah, beriman sepenuhnya, submit and surrender. Jadi apa yang berlaku adalah Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, Madinah ni panas terik, beliau khatib Jumaat. Ini ana dapat riwayat daripada thiqah. Ana rawi kedua. Beliau mengatakan bahawasanya dalam khutbah tersebut, Syekh Abdul Razak ketika di pengakhiran khutbah, beliau mengatakan Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, kau kurniakanlah hujan kepada kami. Kau siramilah hujan ke atas kami. Kemudian mereka solat. Padahal ni solat Jumaat, bukan kata solat istisqa ke apa ke, tak. Fama labitha waqt, tidaklah berlalu beberapa waktu kemudian, kecuali setelah solat Jumaat, mereka keluar daripada masjid, tulab ni, student semua, menyaksikan, tiba-tiba mendung. Awan berkumpul, mendung, dan hujan turun di kawasan jamiah saja, kawasan universiti je. Dekat tempat lain tak hujan. Nah, bukan hujan the whole Madinah lah, tapi dekat jamiah je, dekat universiti je yang hujan. Jadi kita pun tak pernah tahu seseorang tu amalan dia macam mana dia dengan Allah, apa amalan dia dengan Allah, apa hubungan dia, hablum minallah dia macam mana, kita pun tak pernah tahu. Tahu orang tu solat malam dia macam mana, tilawatul Quran dia macam mana, birrul walidain dia, khidmat dia kepada orang tua macam mana, kita pun tak pernah tahu. Yang penting beliau ada sebut Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, kejap lagi hujan. Allahumma barik. Dan ini bukan cerita khayalan ke, dongeng ke apa ke, mimpi ke, tak. Nah, ni fakta. Nah, riwayat daripada thiqah yang menceritakan. Jadi kita tak pernah tahu. Dan wali Allah tu tak mesti kita merasakan bahawasanya ianya adalah mustahil bagi diri kita lah. Setiap satu daripada kita boleh menjadi wali Allah. Biiznillah ta'ala. Okay? Kita menjadi wali in our own way. In our own way. Bertakwa kepada Allah, pasrah kepada Allah, ikhlas lillah, al-istislam, surrender and submit. Everything to Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan Allah. Kebaikan itu dari Allah. Apa yang kita nampak buruk juga adalah dari Allah. Walhal sebenarnya semuanya kebaikan dari Allah. Tak ada yang buruk dari Allah. Semuanya baik. Cuma kita je yang nampak baik atau buruk. Nah. Dan benda ni banyak kali dan acap kali kita telah kisahkan bagaimana dan kenapa. Banyak. Terlalu banyak contoh. Kalau kita cerita pasal orang yang tertinggal kapal terbang, kemudian dia padahal nak attend conference, kemudian dia tertinggal kapal terbang dan dia merasakan macam betul punya marah, betul punya macam tak boleh terima pasal dia akan lambat for that conference. Sekali dia duduk dekat departure hall tu, tunggu for the next flight, tahu-tahu dapat baca berita kapal terbang yang sepatutnya dia naik tadi tu meletup. Dan dia tak ada dalam kapal terbang tu. Kita never know. Ada orang kemudian yang video that went viral, seseorang yang merasa terganggu dengan semut. Dia pijak-pijak semut tu, kemudian dia pun tinggalkan tempat tu. Pasal dia merasakan semut-semut tu kacau dia. One step away dia jalan, kereta sambar tempat tu. Tempat yang dia berdiri tadi. Kereta sambar. Dia diselamatkan oleh semut. Allah hantar tentera-tentera dia untuk menyelamatkan seseorang. Kita tak pernah tahu. Jadi jangan pernah kita merasa kesal atau merasakan bahawasanya apa yang kita amalkan tu sepertinya tidak berbalas.
Kerana rest assured, ya ikhwah, rest assured, no goodness went unnoticed. No goodness from us went unnoticed by the Almighty. Jadi, kalaupun kita merasakan dekat dunia ni, aku ni dah buat baik macam gini punya, tapi kenapalah aku dapat macam gitu, macam gini dan seterusnya. Kenapalah kehidupan aku macam gini, macam gitu. Aku dah merasakan aku dah melakukan yang terbaik. Dah yang paling baik dah. Tapi kenapalah aku diuji sebegini dan sebegitu misalnya. Maka jangan lupa bahawasanya ada orang-orang yang baik, kebaikan mereka dia tak dapat, dia tak nampak, tapi no goodness went unnoticed by the Almighty, in the eye of the Almighty. Dan sebagaimana banyak juga kejahatan yang terlepas daripada kehakiman. Maka dari itu adanya yaumul qiyamah. Jadi bila adanya yaumul qiyamah, that's where it makes sense. Mana goodness yang went unnoticed, Allah perasan, cuma kitanya tak nampak dia punya balas dia tu. Bila dekat akhirat kelak akan dibalas dengan berlipat kali ganda. Sebagaimana kita nampak ada orang buat jahat tetapi got away with it. Entah dia memang tak kantoi ke, entah memang pasal dia bribe the judge ke, lawyer ke, pakai lawyer mahal, padahal dia guilty tapi dia terlepas. Lepas tu kita merasa macam tak adil. Jangan risau. Kita beriman kepada yaumul qiyamah. Kenapa risau? Karena di akhirat kelak, kalaulah kamu dapat terlepaskan daripada mahkamah dunia, maka ketahuilah bahawasanya kamu tidak akan terlepas daripada mahkamah akhirat. Jadi mana kebaikan yang tak berbalas di akhirat dapat balasan, mana kejahatan yang tak terhukumi, maka di akhirat akan dihukumi. Sebab itu, as a Muslim, bila kita beriman kepada yaumul qiyamah, kita beriman kepada yaumul hisab, kita beriman kepada hari pembalasan, kita live life, kalau nak ikut logik tu sebenarnya tak logik. Kalau nak ikut logik sebenarnya tak logik. Dia macam kelakar. Orang Muslim ni, dia makan-makan makanan. Kejap lagi, salah satu nanti mesti pergi bayar. Pergi bayar dulu. Tahu-tahu kawan-kawan lain pun nak bayar, cakap, Mama cakap dah bayar. Rupanya ada satu hamba Allah, dah bayar dulu, dah belanja. Kalau nak ikut logik, it doesn't make sense. Because orang ada $10, okay? Kalau minus $5, tinggal $5. That's the math. Tapi kerana kita Muslim beriman kepada yaumul hisab, hari pembalasan, beriman kepada konsep pahala dosa, kita belanja $5 tu, kita rasa kemanisan dalam iman, dalam jiwa kita, kita dapat pahala. Sebab tu kita buat benda tu. Pasal kalau nak ikut logik sebenarnya tak logik. Dan sebab itu juga kerana orang mukmin beriman kepada yaumul hisab, bila nak buat jahat tu teragak-ragak. Walhal kalau dunia ni adalah hanyalah kehidupan dunia, buat je lah. Dah lah. Kan? Mati-mati lah. Yang penting dah dapat dia punya syok, kira kan, kat dunia ni. Tapi kerana seorang mukmin beriman kepada yaumul hisab, maka dia ada that drive untuk prevent dia daripada buat benda yang tak patut. Pasal apa? Pasal dia beriman pada yaumul hisab, beriman pada yaumul qiyamah. Sebab tu dia ada this halangan. Jadi memang life is more than just the material yang kita nampak.
Dia ada this element of benda-benda yang di unseen, yang kita tak nampak. Pahala dosa, akhirat, kebaikan yang tak dibalas, kejahatan yang tak dihukum. Kalau kita tak beriman, boleh gila. Boleh gila. Pasal stres dengan benda-benda yang ada ni. Tapi bila kita adalah seorang yang mukmin, kita beriman, khalas. Yani al-jaza'u min jinsil amal. Fahal jaza'u al-ihsani illa al-ihsan. Al-jaza'u min jinsil amal, balasan adalah serupa dengan perbuatan. Fahal jaza'u al-ihsan illa al-ihsan. Maka tidaklah kebaikan itu kecuali dibalas dengan kebaikan. Kita beriman dengan konsep itu, sebab tu kita buat. And we go the extra mile untuk buat benda tu. Sebab tu Ana pernah interview salah seorang muallaf. Bahasa Melayu dia panggil apa? Siapa yang ingat? Ana pernah share. Muallaf bahasa Melayu apa? Muallaf bahasa Arab. Kalau bahasa Inggeris kan revert. Kita panggil revert. Revert brothers, revert sisters. Bahasa Melayu dia panggil saudara baru. Itu muallaf. Saudara baru. Baik. So Ana pernah interview. Sebenarnya, what moved you? What sparked you into embracing Islam? Rupanya perkara yang sepele, perkara yang kecil, perkara yang remeh-temeh. Dia cakap, aku tak faham kenapa kawan-kawan aku orang Muslim boleh belanja makan tanpa syarat, tanpa sebab. Unconditional love. Dia dapati orang Muslim baik. Dan contoh yang dia cakap, baik tu adalah boleh belanja orang makan tanpa syarat, tanpa sebab. Tanpa syarat maksudnya dia belanja bukan pasal nak something. And tanpa sebab. Di mana dia cakap, kita ni, biasanya kalau nak belanja makan pun, mesti ada sebab. Entah itu festive season ke, entah itu ada pesta keramaian ke, atau menyambut apa ke, baru kita belanja. Pasal ada sebab. Tetapi Muslims, I have Muslim friends yang belanja, bila aku tanya kenapa kau belanja? Just. Tapi nanti kan duit kau berkurang. Pasal pada mereka, it's just the logic. Aku ada $50, I spend $20, tinggal $30. Tu je logik. Dia tak faham konsep pahala dan dosa. Dia tak faham konsep hari akhirat. Dia tak faham konsep syurga neraka. Apa yang se-Muslim? We were driven untuk beramal lebih. Go the extra mile. Itu yang sebenarnya menggerak hati dia untuk embrace Islam. Pasal orang Islam, dia baik tanpa syarat, tanpa sebab. Just. Ya. Jadi sama-sama kita terus meningkatkan ketakwaan kita, buat sekadar ikut masing-masing, dan jangan kita compare diri kita dengan orang lain. Please. Okay? Jangan compare diri kita dengan orang lain. Orang lain beramal cara lain. Kita beramal cara lain. Maksudnya beramal cara lain ni bukan kata berpandukan Quran dan hadis. Okay? Tapi ada orang dia punya khidmat pada keluarga dia lebih. Ada orang solat dia lebih. Ada orang puasa dia lebih. Ada orang talabul ilm dia lebih. Ada orang, Masya Allah, Tabarakallah, umrahnya lebih. Kan? Jadi masing-masing orang, masing-masing. Dan jangan pernah kita envy and jealous terhadap orang lain. Kita tengok, oh Masya Allah, fulan sedekahkan 10,000. Kan? Khalas. Dia baik pada satu sisi. La'allakum antum baik pada sisi yang lain. Tak ada masalah. Jangan pernah merasakan demoralized. Ada banyak platform. Dan ingat bahawasanya syurga Allah bukan hanya untuk orang-orang kaya saja. Syurga Allah
bukan didapati melalui dengan banyaknya harta. Tak. Berapa ramai mereka yang tidak memiliki kemampuan namun mereka di syurga yang tinggi. Seperti Bilal bin Rabah, Abu Dhar al-Ghifari, Ammar bin Yasir dan ramai lagi. Dan berapa ramai pula orang yang memiliki kemampuan lebih daripada mereka namun di syurga yang lebih bawah daripada mereka. Jadi jangan pernah kita risau, sedih. Okay? Masing-masing kita beramal ikut kapasiti kita. Ikut kapasiti kita. Baik, ikhwani wa akhwat, a'azzana Allahu iyyakum jami'an. Kita sampai kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bercerita tentang wali-wali Allah dan karamah mereka. Dan di sini kita telah habis daripada membaca semua ayat-ayat. Sekarang kita masuk ke dalam hadis. Qala al-muallif rahimahullahu taala Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah, pengkhabaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang para wali Allah beserta karamah mereka dalam sabdanya yang baginda riwayatkan daripada Tuhannya. Jadi ini adalah hadis qudsi. Dari segi speaker of hadis, dari segi mereka yang mengutarakan sebuah hadis, ada berapa jenis? Ada yang based on the speaker. Hadis ketika disebutkan oleh yang menyatakan hadis, ada berapa? Dua tu apa? Dari segi speaker ada empat. Qudsi, marfu', mauquf, maqtu'. Nah, qudsi, marfu', mauquf, maqtu'. Dari segi mereka yang mengutarakan hadis. Qudsi ni adalah hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi dari Allah. Dari Nabi dari Allah. Sedangkan marfu' ni adalah yang biasa kita dengar. Ini yang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita ada mauquf. Mauquf ni siapa yang kata? Sahabat. Kemudian maqtu', tabi'in. Jadi hadis dia habis dekat situ. Yang berbicara, yang melafazkan, kalau qudsi adalah dari Nabi dari Allah, kalau marfu' daripada Nabi, ini yang paling common. So kalau kita nampak hadis-hadis yang kita baca, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih apa tu semua, kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, dia common lah. Yang the normal hadis yang biasa kita nampak, itu nama dia hadis marfu'. Means Nabi yang sebut, Nabi yang sabda. Tapi kalau ada misalan kata Ibnu Abbas berkata, Ibnu Mas'ud berkata dan seterusnya, maka kita cakap itu adalah mauquf. Kalau tabi'in pula yang berkata, kita kata maqtu'. Jadi bergantung kepada speaker. Based on the speaker, kita ada empat jenis ini. Dan di sini adalah hadis qudsi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang baginda riwayatkan daripada Tuhannya. Apa hadisnya? Man 'ada li waliyan
faqad azantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alayh wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yabsiru bih wa yaduhu alladhi yamshi biha wa rijluhu allati yamshi biha wa la in sa'alani la'tiyanna wa la in ista'adhani la'u'idhanna. Nabi SAW bersabda, yang mana beliau riwayatkan daripada Rabb Jalla Jalaluh. Tentunya kita telah bahas sebelum ini perbezaan antara hadis qudsi dengan Al-Quran. Beza antara hadis qudsi dengan Al-Quran. Hadis qudsi pun firman Allah. Firman Allah yang diriwayatkan oleh Nabi. Sedangkan Quran, lafaz Allah, kalamullah. Apa beza hadis qudsi dengan Quran? If we can name a few. Naam? Muta'abbad bitilawatih, iaitu dari segi membaca ayat Al-Quran, ianya bernilai ibadah, di mana satu huruf dikalikan dengan 10 kali lipat. Sedangkan bacaan hadis qudsi, dia dapat pahala dari sisi talabul ilm lah, dari segi menuntut ilmu, tapi bukan seperti yang dijanjikan satu huruf 10 kali lipat. Nah, perbezaan lain, tak boleh dibaca dalam solat. Okey, jadi kalau hadis qudsi tak boleh digunakan dalam surah-surah dalam Al-Quran. Namun kalau Al-Quran tentunya dapat dibaca di dalam as-salah. Lain lagi? Aywa, kalau Al-Quran semuanya mutawatir, iaitu semuanya diterima. Sedangkan hadis qudsi ada yang sahih, hasan, dhaif. Kena ikut dia punya sanad dulu. Nak kena tengok sanad, apakah sanadnya kuat ataupun tidak. Nah. Apa lagi? Ada lagi satu, kalau di antara yang paling ketara juga. Ianya adalah apa? Kalau Al-Quran, lafaz dan makna kedua-duanya dari Allah. Sedangkan hadis qudsi, maknanya dari Allah, tapi lafaz dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. So beliau yang rephrase. Makna dari Allah, beliau yang sabdakan. Tapi kalau Quran, lafaz dan makna dari Allah. Dua-dua sekali. Means lafaznya dari Allah sendiri yang construct the sentences. Nah, bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sesiapa yang memusuhi para waliku, maka aku menyatakan perang kepadanya. Tidaklah hamba-Ku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan. Ini selalu kita stresskan about this matter. Iaitu ibadah yang paling Allah cinta adalah yang wajib. Itu yang number one. Jangan pernah kita terkelabui, dimainkan oleh syaitan dengan amalan-amalan yang sunnah, yang ada fadilat. Bagus, amalan sunnah, amalan ada fadilat. Tapi yang wajib takes precedence. It must be prioritized over the nawafil. Jadi solat 5 waktu itu adalah yang paling Allah cinta. Puasa Ramadan adalah yang paling Allah cinta. Zakat adalah yang paling Allah cinta. Haji adalah yang paling Allah cinta. Bila kita sebut solat 5 waktu, maksudnya solat tepat waktu, ambil wuduk dengan sempurna, solat dengan penuh khusyuk. Ada orang solat qiyamul lail dia lagi panjang daripada solat 5 waktunya. Ini adalah orang yang dipermainkan oleh syaitan. Nah, solat sunat je lagi semangat daripada solat 5 waktu. Bukan salah solat sunat, tak salah. Dia jaga, dia punya duha cukup jaga, dia punya qiyamul lail cukup jaga, dia punya witir cukup jaga. Dia punya nawafil, qabliyah, ba'diyah dia cukup jaga. Masuk masjid, tahiyatul masjid. Tapi 5 waktu dia ke laut.
As though macam the focus bukan dekat situ. Ramadan. Puasa Ramadan. Yang sebaik-baiknya. Fala yarfuth wala yafsuq. Tak berkata dengan yang tak baik. Puasa sunat, tak ada masalah puasa sunat, betul. Tapi kalau azan, batalkan puasa, makan ala kadar, kemudian salat maghrib awal waktu. Berapa ramai orang yang salat puasa sunat, kemudian maghribnya terlambat. Walhal yang maghrib lagi wajib daripada puasa Senin Khamis. Jadi Allah tidaklah hamba-Ku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan. So itu yang paling tinggi. Yang wajib-wajib ni. Kalah witir, kalah qiyamul lail, kalah tahajud, kalah sepertiga malam terakhir, kalah Lailatul Qadar, kalah segala apa semua kalah dengan benda-benda yang wajib. Itu yang paling penting dulu. Hamba-Ku, kemudian dilanjutkan, hamba-Ku tidaklah henti-henti mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah yang sunnah pula. Baru disebut yang sunnah. Sehingga aku mencintainya. Masya Allah. Dah seseorang tu melaksanakan yang wajib, dah sempurna. Kemudian baru dia datang dengan yang sunnah, di mana dia tidak henti-hentinya melaksanakan yang sunnah. Tentunya orang yang tidak henti-hentinya melaksanakan yang sunnah ni, dalam arti kata, seseorang yang telah sempurnakan yang wajib dahulu. Bukan maksud hadis ni adalah orang yang mendatangkan sunnah yang banyak, tapi wajib dibiarkan terbengkalai. La, orang yang telah sempurnakan kewajiban, kemudian mendatangkan sunnah yang banyak, tidak ada dia mendatangkan sunnah yang banyak, kecuali Allah kemudian mencintai dia. Dan tak ada title yang lagi best daripada dicintai oleh Tuhan semesta alam. Tuhan yang telah menciptakan kita. Kalau kita nak dapat title dicintai oleh Allah, kita buat macam ni. Kita sempurnakan yang wajib dan kita amalkan yang sunnah yang banyak. Niscaya kita akan mendapat title yang dicintai oleh Allah. Apa dia? Faiza hatta uhibbah, kan? Jadi orang yang dicintai oleh Allah apa? Siapa? Habibullah. Habibullah. Jadi orang Habibullah ni yang dicintai oleh Allah. Siapa yang nama dia bukan Habibullah pun dia boleh jadi Habibullah. Dan siapa yang nama Habibullah lagilah patut untuk mendalami makna Habibullah itu. Maka jika aku mencintainya, aku menjadi pendengarnya yang dengannya dia mendengar. Aku menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat. Aku menjadi tangannya yang dengannya dia memegang. Dan aku menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Masya Allah. Apa maksudnya ni? Allah menjadi telinganya yang mendengar, pandangannya yang melihat, menjadi tangannya yang memegang, menjadi kakinya yang melangkah. Maksudnya, orang yang terus bertakarrub kepada Allah, sempurnakan yang wajib, kemudian dihiasi dengan yang sunnah, maka ketika Allah telah menjadi pendengaran dia, penglihatan dia, pegangannya dan langkah dia, maka dia akan lebih terpanggil untuk melaksanakan kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Dia akan driven untuk terus melangkah kepada melaksanakan yang baik. Bila dia nampak ada amal, ada kesempatan untuk beramal, ada orang panggil untuk sedekah, misalnya infak untuk masjid, the first moment dia nampak ads tu,
Tanpa fikir panjang, terus dia bagi. Pasal dia dah menjadi Allah yang telah menjadi penglihatan dia yang melihat. Bila dia dengar, terus dia seru. Dia jawab seruan tersebut. Terus dia memegang dan melangkahkan kaki. And vice versa, sebaliknya pula. Bila mana terjadi kemungkaran, maka bila mana Allah menjadi penglihatan dia yang dengannya dia melihat, maka dia akan menjaga penglihatan, menjaga pendengaran, menjaga pegangan dan menjaga langkah dia. Iaitu dia akan terus dibimbing, dipimpin tangannya oleh Allah Azza wa Jalla untuk terus melakukan kebaikan yang lebih banyak dan menjauhi daripada kemungkaran. Dan ini tidak akan berlaku kecuali dengan seseorang yang telah sempurnakan yang wajib dan menghiasi dirinya dengan yang sunnah, yang banyak. Dan kebaikan ni, ya ikhwah, yang anda boleh cakap tentang kebaikan ni lah, trust in the process. Okay, believe in the process. Tu je. It's not about the result. It's not the result. Okay? Trust the process. Believe. Have faith in the process. Macam kita solat, it's not an overnight thing. Solat tak jadi baik pun, tak pun terus baik. Bukan. Jangan tunggu baik baru nak solat. Solatlah supaya kita jadi baik. Kita solat supaya kita jadi baik. And it's not an overnight thing. Just have trust, have faith, believe in the process. Kita tak nampak. Tapi inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat itu akan mencegah daripada kemungkaran. Kalau kita terpanggil untuk melaksanakan kemungkaran lah, letaklah kita tengah futur. Iman tengah down, tengah low. Belajar pun malas. Ibadah pun slack. Mak bapak pun sikit je kena cocok terus triggered. Nak marah-marah. Oh, dengan kawan bukan main baik lagi. Jangan kata dengan kawan, dengan nyonya, dekat dalam bas nyonya pijak kaki. Sorry ya, it's okay. Tapi dekat rumah, nah, dekat rumah, mak pesan, Mat, tolong pergi kedai belikan garam sikit. Nak masak ni garam habis dah. Mak kan tadi dah pergi kedai. Asal tak beli sekali? Macam biasa dengar je. Nah. So, bila kita tambah hanyut jauh daripada kebaikan dan terbawa-bawa kepada keburukan, one of the first things yang kita nak kena check is kita punya solat. Macam mana solat kita? Macam mana solat kita? Apakah awal waktu? Apakah cukup sempurna? Dengan wuduknya? Dengan khusyuknya? Apakah dengan pakaian yang bersih dan rapi? Apakah kita put on perfume? Kalau nak jumpa kawan, nak jumpa Mina, bukan main handsome, bukan main wangi lagi. Tapi nak jumpa Allah dengan singlet, dengan kain. Ha. Kan? So, first things first, selalu check solat kita. Berarti mesti ada something wrong, something slack. Kalau kita dah perbaiki, maka kita akan nampak dan kita akan dapati bahawasanya dia akan affect life kita. Life kita akan tambah baik dalam segala sisi. Dia akan jadi cantik, mulus, tulus. Kita boleh nampak, boleh rasakan sendiri. Dia ada nama dia sumpek. Rasa macam, kalau antum pergi masjid, solat 5 waktu kat masjid, kan, jumpa ikhwan dalam Islam, dalam agama, solat sama-sama, then you will find your life to be macam floating, at ease, syok je, best je. Nah, tapi bila solat sorang-sorang kat rumah, walaupun dah habis solat, you begin your day with macam ada benda
heavy, macam ada load, macam ada benda berat. Beza dengan kalau keluar berbanding kalau solat sendiri. Pasal syaitan ni dia akan menyerang kambing yang menyendiri. Dia tak akan serang kambing yang segerombolan, yang ada banyak. Okey, bagaikan serigala yang akan menyerang kambing yang seekor, bukan yang banyak-banyak. So sama-sama, dan apa yang ana sampaikan ini adalah untuk diri ana first and foremost. Untuk diri ana sendiri first and foremost. Seandainya dia meminta kepadaku, pastilah aku beri, dan seandainya dia memohon perlindunganku, pastilah aku melindunginya. Kemudian, inni la'ath'ar li'awliyai kama yath'arul laythul harib. Allah berfirman dalam hadis qudsi lagi, sesungguhnya aku akan balas dendam bagi wali-waliku seperti balas dendamnya singa yang marah. Inna min ibadillahi man law aqsama 'ala Allahi la abarrah. Sesungguhnya Allah memiliki orang-orang wali yang apabila mereka bersumpah atas nama Allah, maka Allah akan mengabulkan sumpah mereka. Masya Allah. Siapa di zaman Nabi SAW yang terkenal dengan orang yang mustajab doanya? Setelah Nabi meninggal, ada satu orang sangat terkenal dengan kemustajaban doanya. Siapa? Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, pakciknya Nabi SAW, bapaknya Abdullah bin Abbas. Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Sampaikan Umar bin Khattab datang jumpa Al-Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma, minta tolong doakan. Pasal terkenal dengan mustajabnya doa dia. Sangat kuat sekali. Laqad kana fima kana qablakum min al-umam nasun muhaddithun fa in kana fi ummati ahadun fa innahu Umar. Kata Nabi SAW, sungguhnya pada umat-umat sebelum kalian terdapat orang-orang yang mendapatkan ilham, petunjuk ajar daripada Allah. Dan apabila di antara umatku terdapat seorang yang kalaulah ada dari umatku yang mendapatkannya, maka dia adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Umar bin Khattab ni memang kita panggil dia punya firasah sangat kuat. Firasatul mu'min. Kita bahasa Melayu panggil firasat. Firasat ni adalah gut feeling. Apa dia punya gut cakap. So Umar bin Khattab, dia punya firasah sangat kuat. Sangat kuat. Dan banyak sekali perkara-perkara yang dia fikirkan yang kemudiannya selari dengan apa yang Allah turunkan berupa hukum hakam. Seperti dalam masalah minta izin nak masuk dalam ruangan. Jadi memang ketika waktu siang misalnya, orang lagi nak rehat, mereka mungkin menanggalkan pakaian dan just make themselves comfortable misalnya untuk tidur siang. Namun ada entah baik berupa pembantu-pembantu mereka atau anak-anak kecil atau apa, masuk bilik main masuk je. Tak ada ketuk, tak ada apa. Jadi Umar datang kepada Allah, kepada Nabi SAW dan minta agar Allah jelaskan letak perkara ni macam mana. Jadi memang tu juga dalam mana Umar dalam perjalanan wahyu berturunan daripada Allah menjelaskan tentang perkara ini. Padahal Umar belum sampai lagi kepada Nabi. Memang firasah dia sangat kuat, sangat tajam. Sangat tajam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia cakap, kalaulah seluruh manusia pergi mengikuti wadi ni, this valley, this jalan, lembah ni, dan Umar bin Khattab seorang je ikut jalan ni, this valley, this wadi, aku akan ikut Umar. Aku ikut Umar bin Khattab walaupun dia seorang.
jalan ikut direction ni. Walaupun seluruh manusia pergi jalan direction yang lain. Ini of course selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak sekali benda. Tentang ayat izin, tentang ayat khamar, tentang tawanan perang Badar. Tentang tawanan perang Badar, prisoners of Badar. Pun apa yang merupakan judgment of Umar bertepatan dengan judgment of Allah Azza wa Jalla. Rupanya Abu Bakar dengan Nabi Muhammad SAW, apa yang mereka persetujui, kerana Nabi minta pendapat both Abu Bakar dan Umar. At last Nabi ikut pendapat Abu Bakar. Pendapat Umar yang tepat dengan apa yang Allah turunkan berupa hukum. Jadi ada banyak benda. Nah, banyak benda. Kemudian ketika ada seorang wanita yang sedang menyusui anaknya, lalu dia melihat seorang lelaki yang sedang menunggang kuda dengan gagah. Lalu dia berkata, "Ya Allah, jadikanlah anakku seperti orang ini." Mak dia cakap. Maka sambil dalam keadaan menyusu, anak itu menoleh melihat lelaki yang sedang menunggang kuda tersebut dan berkata, "Ya Allah, janganlah engkau jadikan aku seperti orang itu." Bayi itu berkata. Bayi itu yang berbicara. Ucapan anak kecil itu yang sedang menyusu merupakan karamah bagi anak dan orang tuanya. Nah, itu dikarenakan adalah ibunya adalah seorang wali Allah juga, yang di dalam syarah hadis menjelaskan bahawasanya ibunya adalah orang yang sangat berjaga dalam hanya memakan makanan yang halal. Sehingga bayi tersebut, susu yang datang daripada ibunya tadi, karamahnya ibunya adalah daripada kebaikan yang berlaku terhadap anaknya ketika berbicara dalam masih susuan, masih kecil, tapi bayi tersebut dapat berbicara. Kemudian ada lagi satu, setelah ini akan disebutkan tentang kisah anak kecil juga yang berlaku pada Juraij Al-Abid, di mana anak kecil nanti akan berbicara yang menyatakan tentang siapakah bapa dia yang sebenarnya. Ada apa di sebalik kisah Juraij Al-Abid? Sama-sama nanti kita kupaskan pada pertemuan yang akan datang biiznillah ta'ala. Okay? Jadi kita berhenti sampai kisahnya Juraij Al-Abid dengan ujian daripada kaum dia. Nah, okay? Kaum dia kirakan macam tengok Juraij ni macam dia ahli ibadah. So kaum dia macam dia ni macam step lah. Step baik. Step baik macam betul je. So diorang nak test si Juraij ni ikhlas ke tak, betul ke tak dia dalam ibadah dia, dalam zuhud dia. So diorang nak test. So kita tengok nanti apa test mereka terhadap Juraij Al-Abid biiznillah ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.